Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Kini kita bertemu lagi sekali dalam kelas RBT. So, untuk minggu ni kita akan tengok fungsi elemen mekatronik untuk produk sedia ada. Untuk yang ketiga adalah mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik. Okey. Okey, jadi kita akan tengoklah untuk yang pertama berkenaan dengan sistem mechanical. Okey, elemen yang pertama iaitu sistem mechanical. Okey. Antara komponen mekanikal yang digunakan di dalam mesin basuh automatik adalah takal, tali sawat, gear, drum dan juga kalas berbola. So, gabungan komponen ini yang akan menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Okey, ni drum. Ini bukan drum alat muzik lebih kepada tong Okey, kemudian kita ada takal dan juga tali sawat. Drum, takal dan juga tali sawat. Okey. Lagi satu, galas berbola. Galas berbola ni bahasa yang lebih mudah. Okey, bahasa yang boleh mula di dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai bearing. Okey, bearing. Membosankan bearing. Kalau dalam tayar motor ke, kan kalau dalam basikal roda, semua mesti ada bearing. Sebab apa? Dia nak mengurangkan geseran untuk mengurangkan geseran biasa bila roda tu dia berputar. Sama juga konsep yang sama dipakai dalam mesin basuh automatik ni. So, drum yang berputar, yang memutarkannya ni adalah takal dan tali sawat. Okey, kita dah tengok dah sebelum ni apa itu fungsi takal dan juga tali sawat. So, gabungan semua komponen ni yang akan menghasilkan putaran dalam mesin. Okey, mesin basuh automatik. Okey, yang ni yang lebih pertama tadi, elemen untuk sistem mechanical. Okey, kita tengok elemen yang kedua, iaitu sistem elektronik. Okey, untuk sistem elektronik, dah nama apa elektronik. Okey, apa yang terlibat? Papan litar dan juga panel kawalan. Okey, apa kegunaan sistem elektronik ni dekat sini? Okey, kalau papan elektronik ni kalau kamu tengoklah ada komponen elektronik diod, kapasitor. Okey, ulang balik diod. Okay, apa fungsi diod? Diod membenarkan arus mengalir sehala, dan juga kapasitor dia simpan dan buang cas. Cas elektrik simpan dan juga buang. Okey. Jadi macam biasa. Okey, apa panel kawalan kalau kan kita guna mesin basuh, kita adalah panel kawalan yang kita nak. Selalunya kita tekan on, off, kemudian start kan. Jadi tapi ada juga selection yang dekat sini kita nak pilih apa jenis cucian yang kita mahu. Okey. Tapi secara ringkas untuk sistem elektronik ni dia berfungsi untuk kita nak pilih lah. Kita nak tekan apa yang nak kita mesin tu buat. Okey, apa yang mesin tu buat dekat panel kawalan, dia akan hantar maklumat kepada papan litar untuk menjalankan kerja lah. Okey. Okey, yang ni adalah untuk sistem elektronik untuk mesin mesin basuh automatik. Kemudian kita tengok elemen yang ketiga, sistem elektrik. Okey, sistem elektrik yang kita kena ingat elemen yang ketiga, sistem elektrik tu bekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor. Dan okey, kali ini kita tengok motor dia adalah motor jenis AU. Okey, AU bukannya DC Kalau lagi satu motor DC, AU ni arus ulang alik. Kalau DC arus terus. Kenapa dia kata guna arus ulang alik? Okey, arus ulang alik ni yang mana kalau kamu tengok mesin basuh kamu menggunakan wire kan. Dia tak guna bateri, jadi gunakan wire. Jadi memerlukan tenaga yang besar Jadi sebab tu motor AU ni untuk menghasilkan kerja yang lebih berbanding motor DC. Jadi kalau nak basuh baju ni, mesin basuh ni hampir kadang-kadang setiap hari digunakan. Jadi diperlukan kerja yang lebih, sebab itu digunakan motor AU untuk arus ulang alik. Dan dia punya saiz berbanding motor DC, saiz dia lebih besar lah. Mesin basuh pun besar, jadi saiz motor ni pun lebih besar. Okay. Dan dia ada juga pengubah motor. Pengubah ni dia nak meningkatkan
Dalam bahasa Inggeris, transformer. Okey, guna dia apa? Untuk meningkatkan, dia nak tambah. Dia nak menambahkan voltan. Ataupun bila dah naik voltan, secara tak langsung kuasa lah. Dia nak meningkatkan kuasa mesin. Dia nak meninggikan arus dan menjaga voltan. Okey, selalunya nak meninggikan voltan lah. Transformer ada nanti kalau kamu belajar lagi ada injek naik, ada injek turun. Tapi dia nak tambah lah. Nak tambah kuasa kepada mesin tu. Sebab tu ada transformer ataupun pengubah. Okay, jadi untuk sistem elektrik ada dua, iaitu motor AU dan juga pengubah. Okay, elemen yang keempat. Laju sikit kali ni. Elemen yang keempat, iaitu sistem kawalan dan juga pengaturcaraan. Kawalan dan pengaturcaraan. So, apa dia? Dia hampir samalah dengan fungsi-fungsi dalam apa? Produk yang sebelum ni, macam dalam kereta kawalan jauh dan juga seperti apa? Pintu gelangsa automatik. Sama juga dia untuk micro pengawal itu untuk yang telah diatur cara. Maksudnya kamu dah program siap-siap dah. Dah program siap-siap ni, dia punya papan micro pengawal, apa dia punya tindakan yang perlu dibuat. Sebabkan kita tekan dekat apa papan panel pilihan tadi yang kita nak mesin tu buat apa kan. Jadi dah diprogram. Kalau tekan ni buat apa, tekan ni buat apa. Okay, jadi itulah fungsi micro pengawal lah. Okay, dia akan terima isyarat daripada apa sistem elektrik hantar kepada sistem elektronik, kemudian kepada sistem mekanikal, semuanya lah. Jadi macam dia kawal semua, jadi macam ni otak lah, brain. Brain kepada otak ataupun otak kepada mesin basuh lah. Otak kepada mesin basuh. Dan kawalan pengecaraan ni otak pada mesin basuh. Okay. So dia memang akan mengawal keseluruhan fungsi mesin basuh. Jadi kalau kita tengok balik dari awal, 4 elemen mekatronik. Okay. Sistem yang pertama, sistem mekanikal, yang bagaimana nak bagi dia pusing lah. Mesin basuh kan berpusing semua. Jadi apa komponen mekanikal yang terlibat? Dia ada drum, takal, tali sawat dan juga galas berbola ataupun bearing. Untuk sistem elektronik, macam biasa dia ada panel kawalan dan juga papan litar lah. Panel kawalan ni tempat tekan-tekan semua. Kamu nak pilih nak buat apa. Okay. Kemudian pada sistem elektrik, dia untuk ada dua benda, iaitu motor AU dan juga pengubah. Okay, dan yang keempat, sistem kawalan pengaturcaraan yang berfungsi sebagai otak kepada mesin basuh yang mengawal semua sistem ataupun elemen dalam apa mesin basuh. Jadi secara ringkasnya, okay, kita telah belajar berkenaan dengan tiga produk. Okay, iaitu yang pertama, kalau kita tengok itu kereta kawalan jauh, ataupun yang kedua iaitu pintu gelangsar automatik, dan yang ketiga mesin basuh. Mesin basuh automatik. Jangan lupa perkataan auto, automatik. Jadi apa dia punya fungsi elemen mekatronik, apa dia? Kena nak ingat mekatronik, ingat fungsi elemen dia, kena ingat perkataan meka. Meka. M untuk mechanical, E untuk ada dua E, elektrik dan juga elektronik. Ni untuk kawalan dan pengatur caraan. Kawalan dan pengatur caraan. Okay, jadi saya harap kamu dapat tengoklah apa fungsi elemen mekatronik dalam produk-produk yang kita sebutkan hari ini. Mesin basuh dan juga dua lagi benda yang sebelum ni, iaitu kereta dan juga pintu gelangsar automatik. Okay. Kalau kamu nak faham lagi, kamu boleh review lah, tengoklah berulang kali video ni. Okay. Jadi saya rasa cuma setakat itu saja pelajaran untuk hari ini. Kamu dapat tengok ketiga-tiga video ni kembali. Okay. Kalau nak tengok update, boleh subscribe channel ni. Okay. Okay.